Sampai mana? Testing. Ada? Betul Muslimat dengar? Testing 1, 2, 3. Ada? Tak ada? Ada? Muslimat dengar? InsyaAllah. Okey. Muka surat berapa? Last. Ya? 31. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar wa min syarri kuffar min ghadabi jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalan haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasfuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansurna alaina min azamatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta mal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebentar, saya tengah nak share. Ada line sikit. InsyaAllah. Dapat line. InsyaAllah. InsyaAllah kita masih dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 31. Betul? Dapat Betul Perenggan? Bawah sekali. InsyaAllah. Nabi SAW bersabda. Betul? InsyaAllah sama-sama tanda kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Nabi SAW bersabda, adapun hamba yang kafir jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya, dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakul maut, duduk di samping kepalanya, lalu berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Maka terputus semua urat dan ototnya. Kemudian diterimanya, akan dimasukkan ke dalam kain hitam, dan dibawa dengan bau yang sangat basin bagaikan bangkai, dan dibawa naik. Maka tidak melalui malaikat, melainkan ditanya, roh siapakah yang jahat dan basi itu? Dijawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan yang amat buruk, sehingga sampai di langit dunia. Maka diminta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan tidak dapat masuk surga sehingga unta, yakni dapat masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam sijjin. Kemudian dilemparkan rohnya itu sehingga sahaja sebagaimana dilemparkan rohnya itu begitu sahaja sebagaimana ayat yang bermaksud, dan siapa mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar helang, yakni burung helang, atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya, lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, apakah agamamu? Jawabnya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu itu? Jawabnya, saya tidak tahu. Maka terdengar suatu suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka, dan bukakan baginya pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan basi baunya, berkata kepadanya, sambutlah hari yang sangat buruk bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Jawabnya, aku amal yang buruk. Lalu ia berkata, ya Tuhan, janganlah engkau segerakan akan datangnya hari kiamat. Ni cerita untuk bakal-bakal apa? Haji. Bukan bakal haji, bakal-bakal masuk ke dalam neraka, calon-calon ke neraka. Ni cerita perangai tu. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang tak perasan yang Allah bagi peringatan yang hebat, ya. Allah bagi peringatan hebat sampai ke lani, betul. Sampai sekarang ni Allah bagi peringatan lagi, tak berhenti daripada PKP sampai PKPP. Betul? Betul tak betul ni?
Tu yang kita ikut SOP ni. Sampai Allah Ta'ala telah bagi pula SOP baru, tak diceritakan oleh mbah-mbah kita dulu, tak diceritakan orang-orang tua kita dulu. Kejadian yang berlaku sekarang ni, ada tak dengar cerita dulu daripada mbah-mbah kita, moyang kita? Ada tak cerita? Ada tak ulama-ulama dulu cerita sekarang yang tengah berlaku? Allah hantar tentera dia, kuman yang tidak nampak, binatang, makhluk yang tak nampak, sampai satu dunia tak terdaya mengerjakan dia, nak menguruskannya. Allah, tuan-tuan, kena renung kita ni. Tuan-tuan dengan saya ni bersyukur. Pasal apa? Masih lagi hidup. Kita masih lagi hidup, masih lagi tak dikambus. Betul? Tu bahasa kasar tu. Lagi kasar ada. Masih lagi tak ditanam. Betul tak betul? Panjang umur kita, masih lagi ada roh lagi kita, masih boleh datang kita merangkak ke masjid lagi. Kita masih lagi berada dalam nikmat Allah Ta'ala. Kena renung, tuan-tuan. Bila Allah bagi peringatan sampai sekarang ni, maksudnya bukan untuk orang lain, untuk kita ni satu dunia kena beringat. Ya. Bab tu, bab masjid, bab surau, bab ngaji Quran, bab ngaji kitab tak boleh ditinggalkan. Ya. Kita ni hidup tak boleh hidup dipandukan dengan dunia. Hidup dipandukan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah bagi panduan yang hebat, salah satunya Al-Quran. Kedua, Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dengan sunnah-sunnahnya. Tak ikut Nabi. Nabi kata apa? Tak ikut dua wasiat dia. Satu, Al-Quran. Dua, sunnahnya. Kita sesat. Kita memang akan sesat, walaupun pakai Waze, pakai map, pakai apa. Tak ikut jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kita pasti sesat. Tak percaya, cuba. Dah cuba pun, betul? Bukan tak cuba, dah terus pakai application. Tu. Ni Allah bagi peringatan. Ya. Kita dah sampai zaman teknologi touchscreen. Kita sampai hidup zaman kereta yang nak hampir-hampir terbang sekarang. Betul tak betul? Kereta apa? Drone. Nampak? Kereta selaju-lajunya kereta dengan kuasa jet, kuasa macam-macam, F1 melajunya kereta sekarang dah sampai ke tahap nak melayang. Hidup nak melayang. Betul? Orang Jawa kata mabur. Ya, kemungkinan cicit kita generasi akan datang guna kapal kereta mabur, bukan kapal mabur. Kereta mabur. Satu masa akan datang nanti kapal terbang nak turun pening kepala. Pasal apa? Tak boleh turun. Kereta jam, terbang kereta. Dah berlaku dah. Satu-satu. Dah jadi ambulan, dah jadi tukang hantar makanan, dan digunakan sekarang untuk mengedar dadah. Betul? Kan? Baru cerita. Walhal dah lama berlaku di sepadan. Di sepadan Malaysia berlaku lama dah penggunaan drone, hantar ke sana, hantar ke ni. Baru didetek, baru dikesan sekarang. Walau cerita ni lama. Nampak? Tu zaman. Bab tu Allah sekarang bimbang, ya, dibimbangi sekarang ni. Keadaan sekarang ni terlampau hebat sangat, sampai tak ingat Quran, sampai tak ingat Allah Ta'ala, sampai tak ingat Rasulullah. Dibimbangi takut zaman melayang. Tahu zaman melayang? Zaman kapal, zaman kereta mabur. So, belum sampai level tu nanti Allah dah hantar satu virus yang hebat. Apa dia? C-19. Untuk mengingatkan kita. Pasal apa? Kelekaan kita mengingati Allah Ta'ala, kelekaan kita nak mengikut hukum-hukum Allah Ta'ala, kelekaan kita dengan jawatan kita, dengan harta kita, dengan pangkat kita, leka kita. Ni pun kadang-kadang kita leka juga dengan jawatan kita, kan? Kita dah tak boleh sembahyang di masjid. Dah berlaku dah? Dah pun berlaku. Tak boleh ke surau, tak boleh ke masjid, sembahyang di rumah. Allah bagi SOP baru. Nampak? Bukan sembahyang lagi, salam pun tak boleh. Bukan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri pun tak berani nak salam. Betul tak betul? Pasal kita, perangai kita waktu kita dulu boleh salam, salam sombong.
bukan salam daripada hati. Sombong kita. Salam tak tengok muka. Nabi ajar salam, suruh salam tengok muka sekali, kenal. Kalau satu taman tu dah kenal lah. Ini kadang-kadang 5 tahun duduk satu taman, tak kenal-kenal lagi. Berlaku tak? Berlaku. Salam je. Apalagi dengan kerabat, dengan adik-beradik, dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita nak jumpa, raya pun tak boleh jumpa, ya, raya tak boleh kumpul, raya tak bersalam macam-macam, tak nak menegur. Akhirnya Allah asingkan tahun ni raya. Betul? Raya di rumah sendiri. Tak royo kita tahun ni. Nampak? Tu sombongnya kita. Dengan keluarga, dengan ibu, dengan ayah kita pun sama juga. Waktu raya baru balik, waktu Ramadan tak balik. Sekarang tahun ni Allah bagi sejarah tak Ramadan kita. Pasal apa kita sombong waktu Ramadan dulu? Ada mak bapak kita tak puasa, kita tak sahur, tak berbuka dengan dia. Kita seorang-seorang seronok di Mekah, di Masjidil Haram, di Nabawi, package 1 bulan. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Tu kadang-kadang kita tak perasan dosa-dosa kita guriskan hati ibu dan ayah. Tahun ni kita tak boleh sahur, tak boleh berbuka. Berlaku tak? Berlaku. Sampai ke tahap tuan-tuan, akhirnya berkumpul satu keluarga kita di dalam rumah 3 bulan, 4 bulan berkumpul. Akhirnya kenal ahli-ahli keluarga kita. Sampai kita terawih pun tak dapat. Betul? Terawih di rumah sendiri. Apa? Sebenarnya boleh terawih ke rumah, sunat. Nabi pun boleh buat sembahyang sunat, terawih di rumah. Nampak? Tu berlaku tuan-tuan. Allah uji kita. Sebenarnya untuk peringatan kita sebelum kita masuk dalam tanah. Ni yang kita baca ni. Ini cerita pasal ahli neraka, pasal dia orang kafir, pasal orang yang maksiat. Ni salah satunya tuan-tuan, untuk mengelakkan seksa kubur macam ni, ya, dengan bau yang busuk, dengan bau, dia tak tulis busuk, dia tulis basi. Basi ni apa? Allah tuan-tuan, sebau-bau apa? Bau yang paling teruk, betul? Kita pula manusia, bukan binatang, kita manusia. Lagi hebat tak bau dia? Lagi hebat. Sebab tu kita tak tanam kebumikan orang. Dipendam tu, jauh dia pendam, betul? Dipendam tu bukan satu kaki, berapa kaki dalam tu? Jauh berbeza dengan binatang. Sebusuk-busuk bangkai binatang pun besok dah tak bau lagi, betul? Biar awak mati tengah pergi jalan, kucing ke anjing, sebusuk-busuk pun paling 1 hari, setengah hari bau dia. Tapi kalau manusia tuan-tuan, agak-agak berapa hari? Tu kalau jumpa mayat, kita pasal tukar nama mayat, sebenarnya sama level dengan binatang kita ni. Ya. Dulu panggil mayat tu bahasa Arab. Sebenarnya kita ni apa? Bahasa lama apa dia? Bangkai. Jawa kata apa? Patang. Tu. Nampak? Saya boleh ingat lagi tu. Ya, makhraj betul. Tu. Bangkai kita ni. Kita ni bangkai. Nampak? Tu. Hebatnya manusia ni. Tu. Kena rendong kita. Ini diingatkan kita. Sebab tu tuan-tuan, bila dapat peringatan daripada Allah Ta'ala sekarang ni, Allah hantar juga hadiah waktu-waktu peringatan ni. Ada tak hadiah? Beruntung orang Malaysia, dikurung boleh lagi makan, tak boleh pergi kedai, boleh telefon online. Betul? Kat kampung ada tak kampung online? Ada, betul? Lauk ada, menyendol lagi. Cendol panas ada, cendol sejuk ada. Betul? Allah tuan, kita punya nikmat Allah bagi. Tapi yang paling hebat sekali waktu corona ni, Allah tetap juga bagi hadiah kat orang Malaysia. Apa dia? Quran. My Quran Time. Ada tengok tak ada tengok? Bukan 1 jam tuan-tuan. Seumur hidup semenjak merdeka ni, TV Malaysia, inilah pertama kalinya Allah hantar hadiah. Tengok Quran, tengok tadabbur, tengok terjemahan, tajwid, tilawah. Sehari 4 jam. Berlaku tak? Berlaku sekarang. Ni tengah live ni, TV Al-Hijrah. 4 jam Allah bagi untuk kita menghadap Quran.
Bukan buka Quran, depan mata TV. Betul? Pukul 12 siaran langsung, pukul 5 ulangan, pukul 10 ulang lagi, Sabtu Ahad pukul 11, pukul 6 pagi diulang lagi. Allah bagi hadiah, Allah bagi anugerah kita. Tuan-tuan, agak-agak besok masuk hari kiamat, hari akhirat, agak-agak kita boleh jawab ke kalau kita tak tengok sekali rancangan tu? Yang ditengok sekarang ni, direkodkan, ditengok sekarang ni di Malaysia, TV Hijrah mengumumkan 21 juta tengok Al-Quran 4 kali sehari. Kita kalau tak termasuk dalam 21 juta, tuan-tuan, agak-agak boleh menghadap dengan Allah Ta'ala besok di hari akhirat. Dah tak buka Quran di rumah, tak buka Quran dalam handphone, kita tak tengok langsung di TV, di internet yang diulang. Kalau ditengok Facebook, boleh ulang balik sendiri, boleh rewind balik, tak payah pakai kaset. Diulang dulu pakai kaset, betul? Nak dengar Quran. Sekarang pakai apa? Rewind balik, boleh tengok lagi Quran. Kalau kita tak tengok juga, tuan-tuan, masuk tanah macam ni, kita gagak boleh jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ada tak soalan bab Quran dalam kubur? Agak-agak ada tak ada? Selain daripada ma rabbuka, ada tak ada? Ada, tuan-tuan. Kitab Allah Ta'ala ditunjukkan besok. Kalau kita mengaji, kalau kita belajar, kita dapat jawab. Ya Allah, ni Quran ya. Kompas aku dulu, Waze aku, map aku, Quran. Peta aku untuk hidup. Yang kita mengaku inna dina indallahil. Tu. Jangan, tuan-tuan, cari jalan pujuk hati kita, pujuk adik-beradik kita, pujuk anak beranak kita. Tukar channel, cukup masa pergi. Semalam siaran langsung saya dekat tepi laut Periksen. Ada baby tengok, umur 2 tahun, berapa bulan, 4 bulan. Boleh tengok tiap-tiap masa pukul 12 tu, tengok live, nak tengok rancangan My Quran Time. 21 juta tu, tuan-tuan, baby tu termasuk. US pun orang Melayu kita tengok lagi, orang Islam kita tengok lagi. Kita yang di kampung sawah, di kampung Bukit Pelanduk ni, di kampung Pacitan, kalau tak tengok, agak-agak boleh jawab besok masuk dalam tanah. Tu renung. Cuba renung. Allah bagi hadiah. Bila tengok diterjemahkan daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, sekarang ni pertengahan dah, dah masuk juzuk kedua, tuan-tuan. Ditunjukkan Allah Ta'ala, Allah bagi depan TV, depan mata. Kita jangan jadi macam orang Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi diceritakan dalam Quran Al-Baqarah masa pertengahan tu, pada awal, pertengahan sampai 140 lebih muka surat, Yahudi punya cerita dahsyat, kedegilan Yahudi tu. Sampai Allah buka makanan syurga tu dibagi pada Yahudi. Itu yang dikatakan Yahudi ni hebat. Pasal apa? Dia terasa hebat pasal orang putih kata the chosen one. Tahu the chosen one? Dia yang paling hebat, dia yang terpilih, boleh makan makanan syurga. Ada tak dalam Al-Quran? Ada. Wattini wazaitun. Tu makanan dengan burung puyuh, burung salwa tu. Salwa tu burung puyuh. Nampak? Kita di sini jerat, betul? Dulu zaman saya jerat. Tak tahu sekarang boleh jerat lagi tidak. Sekarang orang dah ternak puyuh, betul? Tu dulu orang Yahudi dah makan, tapi kedegilan dia dihantar kitab dengan Nabi Musa, dilempar ke belakang, dimain-mainkan kitab Allah Ta'ala. Sampai zaman Rasulullah SAW, Yahudi makin lagi hebat, sakit hati pasal bukan keturunan dia yang jadi Nabi yang akhir. Dia selalu Bani Israel jadi Nabi, tapi zaman Rasulullah bukan Nabi daripada Bani Israel. Ni kita kena renung Yahudinya perangai. Dibuang Quran tu, dibuang, dicampak, dia tak yakin. Tapi sebenarnya dia tahu Quran tu betul. Baru ni ada satu ulama Indonesia cerita, 2 orang Yahudi dalam kapal terbang tu menceritakan hebatnya Quran tu. Dia ikut, cuma dia tak masuk Islam. Dia ikut, bangun malam dia bangun, pukul 3, pukul 4 dia bangun, bersihkan badan, dia ikut cari Islam. Cuma dia tak nak, bab hidayah tu tak dapat lagi. Hafal Quran, hafal. Yahudi hafal. Sebab tu yang dalam TV Al-Hijrah tu cerita pasal
My Quran Time tu, yang tadabbur tu Ustaz Azrul tu, Ustaz Fazrul tu, ya, bukan ustaz, dia sebenarnya engineer biokimia. Macam mana dia boleh jadi ustaz? Sejarahnya dia ditegur, diherdik, dihina oleh Yahudi di US. Dia belajar di US. Yahudi memang hebat, ya, baca sekali dia boleh score 4 flat, boleh dapat A+. Yahudi punya otak, dia terpaksa bertungku lumus, tak tidur malam baru dapat 4 flat. 4 flat ni 4.0 CGPA lah. Dia punya result A+ ke atas. Yahudi baca sekali, baca bagi satu tajuk dia boleh cerita macam-macam. Tu dia terasa hebat. Memang hebat dia. Tapi satu hari ditegur oleh Yahudi, "Are you Muslim?" Dia kata, "Muslim ni teroris." Tersentak dia. Yahudi tu lah bacakan ayat Quran satu ayat. Satu ayat Quran tu dibaca satu ayat, ditujukan pada ustaz tu. Sebab start pada mula itulah dia tersentak, dia mula kaji ayat Quran. Sebelum tu dia kaji bab engineering, betul? Dia terlupa yang hebat adalah ayat Al-Quran. Kita ni tuan-tuan dipesan jangan jadi macam Yahudi, maksudnya perangai. Pertama dia ceritakan bab hati kita, busuk hati kita, bab perangai buruk kita, semua berada dalam hati, ada dalam Al-Baqarah. Ni dah tahu Quran tuan-tuan, pujuk anak beranak kita, adik-beradik kita dalam rumah tu. Jangan tengok rumah lain, tengok di rumah kita. Tontonlah, ikutlah. Tak betul tajwid, ada 2 ustaz betulkan tajwid, betul? Ustaz Tirmizi, Ustaz Tirmizi, dua-dua Terengganu tuan-tuan, hebat-hebat. Ni kena renung kita, carilah jalan daripada kena seksa yang dalam kubur ni dengan pakaian hitam. Bila mati je tak kira kafir ke, orang yang maksiat ni untuk orang maksiat dengan orang kafir. Bila mati je kita ni datang 2, kita ingatkan kain kafan tu di masjid je, bukan. Ada kain kafan yang tak nampak. Kain kafan yang ni yang berwarna hitam. Datang pula malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Allah tuan-tuan, ni kena renung ini dicerita dalam kitab ni, maksudnya kita ni akan dipanggil besok. Kalau perangai jahat sejahat-jahatnya kita di dunia ni, di sisi Allah Ta'ala, kita akan dipanggil, "Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah." Maka tersebar satu badan kita ni. Allah tuan-tuan, disentak kita. Berbeza orang mati dalam keadaan beriman, ya. Kita tengok dah contoh, ya, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus tuan-tuan, ulama besar. Mati tak? Mati. Tapi mati dia hebat. Mati dia telah hebat. Saya memang mengaji dengan dia. Dia yang mengubah saya sebenarnya, ya. Dia yang mendidik saya, ya. Antaranya malam Jumaat dia mati. Dalam malam Jumaat 12.30 malam dia mati, bulan Ramadan, 7 Ramadan dia pergi. Allah tuan-tuan, punya hebat manusia. Nampak, ya. Yang hebat tu Ustaz Habib Zainal yang selalu keluar TV tu, ya. Setengah jam Tuan Guru meninggal, dia pun sampai, dia ziarah. Apa dia kata? Dia kan orang Indonesia. "Ustaz Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ni, orang tak raya, dia dah raya dulu dah." Faham tak faham? Raya ni royo, orang cakap jauh royo kan. Raya ni bukan raya yang Aidilfitri ni. Raya ni dekat dunia ni dia dah raya dululah. Mati yang hebat, dia raya dulu. Kemungkinan tak ada soalan, kemungkinan Allah tuan-tuan, ulama hebat ni. Bab tu sebelum dia meninggal tu, seminggu sebelum meninggal tu, dia memang pesan dengan saya, bab dakwah ni, kita ni sama kita ni dah ada ilmu sikit, jangan kita simpan. Kata ikutlah kata Rasulullah, sampaikan walaupun 1 ayat. Bab dakwah ni jangan berhenti tuan-tuan, jangan berhenti. Bab pencarian ilmu, bab menyiarkan Islam ni, mensiarkan Islam ni, jangan berhenti. Saya dah masuk dalam track tu, dia kata jangan berhenti. Apanya jadi, jadi. Sampai ke mati pun terus ceramah, terus kuliah, terus cari ilmu. Dah pesan, Tuan Guru pesan. Kena menung kita. Seminggu sebelum tu kami pergi jumpa dia. Allah tuan-tuan, dia mati. Saya tengok muka dia, serba-sebersih manusia, secantik-cantiknya muka dia, meninggal dunia. Tu kena renung kita. Carilah jalan, carilah jalan
bila mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah bagi Quran, jangan kita leka, jangan kita tak ada lapang masa. Dah ada peringatan ni, ikutlah. Janganlah kita nak patah-patah balik seperti zaman dahulu. Berhenti, yang dulu-dulu tu berhentilah. Ni, amanah tu memang hebat. Betul? Bila dapat amanah ni, tu salah satunya. Kadang-kadang kita tak perasan. Tak tahu baru ni saat ada orang mengadu dengan saya. Kan ada time nak sembahyang masjid 13 orang, 12 orang, lepas tu baru 40 orang, betul? Kadang-kadang berlaku. Dah bagi peringatan macam tu, kadang-kadang berlaku. Orang gunakan kuasa, jadi jatuh kuasa, tak mengimbangi taman ataupun kampung. Asyik-asyik orang tu yang dapat sembahyang. Ni dah berlaku. Orang mengadu saya. Maksudnya tak amanah dengan jawatan dia. Jangan, tuan-tuan. Bila dah dapat peringatan ni, jaga. Dah ada jawatan, jaga buat jawatan kita. Besok disoal Allah Ta'ala, payah kita nak jawab. Ni. Semalam saya tengok lagi video Ustaz Dr. Izhar, UKM. Merayu kawasan Bangi tu. Mungkin ramai tak tahu lagi dah boleh semayang semua. Sebelum ni 500, betul? Dah di open dah, mufti dah bagi tahu dah boleh semayang semua. Itu pun tak datang, tuan-tuan. Tak datang. Semayang waktu pun tak sampai lagi, 2-3 saf lagi. Nampak? Semayang Jumaat baru ni, Allah, tuan. Saya tu pergi tempat lain, semayang Jumaat pun tak sampai 100 lebih. Kemana pergi ribuan-ribuan manusia tu? Tak takut ke dengan Allah Ta'ala? Kami lalu pusing ke pantai Polisen malam, jam. Lepas kuliah subuh malam, pusing lah. Jam Polisen. Dia pergi menghadap laut, tuan. Allahu Akbar. Muka bukan muka lain, muka Melayu, tuan. Muka orang Islam. Pagi-pagi dah berkerumun jam di Polisen. Petang jangan ceritalah. Punya kalutnya manusia, terlupa peringatan Allah Ta'ala. Dia terlupa. Kalau Allah arahkan malaikat hentak laut tu, berombak tak laut tu? Nak lari mana tuan-tuan kita? Tu. Subuh tak pergi berjemaah kadang-kadang, tapi kadang-kadang macam itulah. Manusia ni kedegilan ni, selagi tak dapat yang keras daripada Allah Ta'ala, selagi tu dia masih lagi leka, lara kita. Janganlah. Ni Allah bagi peringatan, kita sampaikan, jangan kita sampai leka. Ni pasal apa? Balasannya ni belum sampai hari mahsyar besok. Ni dalam kubur tu yang kita bimbang. Sebab tu yang semalam saya baca tu, jangan dipandang sepi sunyinya kubur. Sepi tak kubur tu? Sepi, sunyi, senyap. Bunyi cengkerik, betul? Bunyi ayam hutan, bunyi apa? Situ. Pergi kubur kita. Tak percaya lepas subuh ni, pergi kubur. Ada dengar ceramah tu? Ada dengar orang jemaah situ? Ada tak orang zikir-zikir kat situ? Zikir tak ada zikir, zikir-dikir ke? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Senyap sesenyap-senyapnya. Tak percaya, pergi lepas subuh ni. Nanti lepas malam, lepas isyak, pergi lagi sekali. Tengok, ada tak orang bising? Sakit jantung, ada tak? Sakit jantung ada, sakit buah pinggang ada. Ada tak yang buat dialisis kat situ? Tak ada, tuan. Selesai, habis penyakit. Tu salah satu ubat penyakit yang hebat yang kita lalui. Ubat dia apa? Mati, tuan-tuan. Mati, selesai penyakit. Dah masuk kubur, tak ada yang mengeluh sakit jantung, sakit asma, tak ada dah, habis. Corona langsung tak ada. Nak dikuburkan pun tak boleh. Siapa yang kuburkan? KKM, betul? Tu dahsyatnya, tuan-tuan. Allah uji kita sekarang ni. Maknanya kita jangan main-main. Betul Malaysia dalam keadaan pengurangan, penurunan, betul. Tapi jangan main-main. Binatang ni kadang-kadang dia terapung di udara. Dr. Noisan dah beritahu, betul? Dia kadang-kadang dia terapung. Virus ni berterapung di udara. Tak payah nak panggil kluster, tak payah. Kemungkinan berlaku. Sebab tu hati-hati kita. Sebab tu ni Malaysia ni beruntung pasal ada bab Quran Time. Salah satu penyelamat kita, salah satu perisai kita sekarang ni Quran Time. Berbeza dengan USA. Ada tak bab Quran Time dia? Tak ada. Tu kita beruntung. Ada ulama di atas sekarang ni. Dalam pentadbiran kita ada ulama
yang mendoakan kita hari-hari. Sebab tu ini bukan pasal politik, tapi penyatuan Islam tu hebat, tuan-tuan. Ya, sayangkan Islam, sayangkan Allah, sayangkan Rasulullah. Akhirnya nampak Allah bagi sikit pengurangan, penurunan. Ni kena renung kita. Bukan buka mata, buka mata hati kita. Ada tak kesan Quran tu dengan kehidupan manusia? Ada. Quran tu memandu kita. Kalau tak ada pemandu, kita boleh jalan kereta? Tak boleh. Quran dia memandu kita. Sebab tu baliklah, yang tak tahu Quran, ngajilah. Ada tak program Quran di masjid? Ada, mengaji Quran. Tak tahu boleh baca lagi alif ba ta lagi. Ada bab Iqra tadi. Sekarang ada bab Furqan, ada bab Al-Baghdadi kan, main ketuk semua cukup. Tak boleh faham juga, ketuk terus kepala kan. Tu macam-macam program. Ni dah depan mata tuan-tuan. Tengoklah TV, tengoklah internet, bab My Quran Time. Boleh tuan-tuan? Pujuklah hati kita. Tu. Ya, ni balik pada kitab tadi. Maknanya kita ni besok, ya, kalau hebat kita dengan maksiat kita dengan Allah Taala, tu keadaannya teruk, ya. Nyawa kita dicabut terlampau kasar oleh malaikat maut. Ya, bau yang basi, ya, sampai dibawa ke atas, ditanya roh siapa yang bau, yang busuk tersebut. Roh si fulan bin si fulan. Roh siapakah yang jahat dan basi tu? Allah, tuan-tuan. Dahlah jahat, basi tu. Tu perangai kita tu. Ya, bukan orang lain, kita sendiri. Dijawab fulan bin fulan. Kemudian pasal sebutan yang amat buruk sampai ke langit dunia. Bukan di bawah aja, atas pun tahu perangai kita ni. Betapa kadang-kadang kita tak perasan dengan kita punya perangai, harta kita, pangkat kita, macam-macam bab keburukan kita, sampai ke langit pun tahu. Sebab tu bab ikhlas ni jaga. Ya, bab ikhlas. Ya, kita ingatkan banyak pahala pasal apa? Kita menderma, bersedekah, hebat. Kita nak harapkan pujian makhluk. Bab pertama kita baca bab ikhlas tu, kita harapkan pujian makhluk. Sebenarnya kita nak harapkan pujian Allah Ta'ala. Kaum langit yang sebenarnya berhak memuji kita. Manusia jangan percaya, tuan. Kadang-kadang kita jadi lain. Orang puji kita smart, hebat. Kita cuma berjawab Alhamdulillah. Jangan tambah-tambah lain. Ni kadang-kadang syaitan non-stop diajaknya kita. Kan kau orang muda, janganlah cakap macam tu. Tak best lah. Alhamdulillah. Tahu tak apa. Tu. Elok markah tinggi, hancur tuan. Markah kita delete terus. Ni, ya. Tu dia. Bab tu. Beza kita dengan pintu-pintu syurga, ya. Tidak dibukakan mereka pintu-pintu langit, tak boleh dapat masuk syurga walaupun sebesar lubang jarum. Tak dibuka. Panas tuan. Tu kena renung tu kita. Tu yang kita baca tadi waktu lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Jangan miss tuan-tuan. Ada masa buat bukan 3 kali, 7. Pasal apa? Ada 7 pintu neraka standby untuk kita. Ya, kita seramai sampai pukul apa sebenarnya? Boleh lagi? Boleh? Kena ikut SOP ni. Ya, sampai pukul apa sebenarnya? Boleh? Boleh ya? Sikit ya? Tu. Amalkan Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ni tuan pesan lagi sebelum dia meninggal. Pesan ni apa lagi? Kalau boleh, ya, malam-malam tu nak tidur. Sama juga dengan Tuan Guru baru ni, yang baru viral sekarang ni, yang tengah popular. Ustaz dipanggil Tokku Pasir Gudang. Ustaz Esa Deraman. Orang Terengganu tapi dia duduk di Pasir Gudang, Johor. Tiap-tiap subuh pagi ada kuliah dia, malam pun ada kuliah dia. Malam dia kitab La Tahzan, jangan bersedih. Apa dia kata? Ini sama dengan poin dengan Datuk Ismail Kamus. Malam nak tidur dan kita ni nak cari jalan untuk dekatkan hati kita dengan Allah Ta'ala ni. Nak dekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Bimbang kematian akan berlaku. Kita nak dekatkan secara cepat, secara drastik dengan Allah Ta'ala. Salah satunya, malam nak tidur tu, kita ingat Allah. Caranya, macam-macam. Betul? Tidur dengan wuduk. Tidur dengan solat sunat, taubat solat sunat wuduk. Sebelum tidur. Bukan solat malam ni. Solat malam tapi bukan solat tengah malam. Solat nak tidur ni. Sebab tu nak tidur ni ingat Allah Ta'ala.
Jangan main tidur terus pegang handphone, pegang remote tu, jangan. Nak tidur tu dengan Allah Ta'ala. Tu dengan wudu, dengan zikir, dengan surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Kahfi, 10 yang awal, 10 yang akhir. Nak tidur tuan-tuan. Bukan dengan TV, bukan dengan remote. Jangan. Ya, tak terjawab kita. Tu nak tidur ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur tu ingat balik Allah Ta'ala. Tu bila baca surah Kahfi 10 yang akhir tu, kita itulah sebagai alarm kita, pembangun kita waktu pagi subuh. Sebelum subuh kita bangun. Baca Kahfi yang 10 yang akhir tu, niat aku nak bangun pukul 5 tu besok. Ya Allah, niat dalam hati. Ya Allah, bangunkan aku dalam pukul 5, pukul 4, pukul 3. Bangunkan aku ya Allah masa baca surah Al-Kahfi 10 yang akhir. Bukan satu surah, 10 yang akhir. Tu nak tidur tu baca Al-Kahfi. Automatik tuan-tuan, insya-Allah, yakin. Tak payah pakai jam, tak payah pakai alarm apa pun. Kadang-kadang beli jam IKEA yang besar tu pun tak bangun tuan-tuan. Betul tak betul? Ada jam yang besar, siap ada pelempang, tak bangun. Nampak? Punya besar, punya susah nak bangun tuan. Al-Quran juga Al-Kahfi. Sebab tu nak tidur dengan Quran satu, zikir. Kata Tuan Guru Semaya Kamus, bacalah zikir yang kita baca dalam sembahyang tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Nak tidur, syaratnya jangan baring dulu. Duduk. Kalau baring tak sempat 33. 3 je. Subhanallah, subhanallah, innalillah. Tu hebatnya mata kita tuan. Tidur tu hebat. Boleh tuan nak tidur. Tu. Tidur pun ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur pun kita ingat Allah Ta'ala. Pasal apa? Dalam tidur tu ada bab mati. Mati itu kata Datuk Ismail Gamus, mati itu dalam kelipan mata. Tengah-tengah pejam tak celik-celik subuh. Ada tak berlaku? Ada. Berlaku tuan. Tengah celik tak boleh pejam. Ada tak? Ada. Mati terbuka mata. Buntang mata, terbeliak mata. Mati dia. Pasal apa? Salah satunya, waktu dia mati mata terbeliak tu, dia tengok roh dia keluar sendiri. Mati dah aku. Terkeluar. Dia nampak roh tu keluar pada ubun-ubun dia. Roh tu keluar. Nampak mata dia. Terbuka mata. Allah tuan-tuan. Tu. Kalau dia hebat di sisi Allah Ta'ala, amal dia, Alhamdulillah. Tu yang boleh tutup balik mata. Dia dah mati tuan. Tak terdaya dia nak angkat tangan. Dia serah terus 100%. Tawakal dia. Serah pada siapa? Serah pada orang. Orang lain yang tutup kelopak mata dia. Betul tak betul? Tu hebatnya. Bukan tangan, mata nak tutup pun tak boleh. Orang lain kata lemahnya kita tuan bila jadi mayat kita. Orang Jawa kata mayit. Betul? Tu kena renung kita. Tu pasal mata tu bila terbeliak tu tengok roh. Mati dah aku. Kalau dia tak buat amal dengan Allah Ta'ala, apa nak jawab? Tu yang dia terbeliak mata. Takutnya dia. Bukan pasal apa lain. Tu bila orang tengah nazak tu, cuba tuan-tuan kalau ziarah orang nazak ni, ya, bukan mengunyi tu ziarah orang bersalin, betul? Ni ziarah orang sakit. Tengah nazak tu kalau ziarah, cuba tengok kadang sampai ke tahap sakaratul maut tu, mata dia ke kiri ke kanan, menangis dia. Dia tengok apa? Dia tengok video dia. Dia tengok perangai dia. Waktu maghrib macam mana, waktu isyak macam mana, waktu subuh macam mana, waktu asar macam mana, waktu zuhur macam mana. Yang paling dahsyat waktu maghrib dia tu. Maghrib kan sekejap je, 15 minit, 20 minit. Waktu maghrib, afdalnya sembahyang maghrib tu 20 minit sampai last kali 30 minit lah. Tu masa dia pendek. Tapi masa maghrib tu lah yang paling best. Kat mana? Pasar malam dia. Betul tak? Tengah menawar apam balik. Menawar jagung rebus, menawar ayam percik. Time tu beli, sibuk, tak hendak ke masjid. Berapa lama? Daripada muda sampai ke tua di pasar malam. Munar mandir kat 2 jam balik bawa apam balik je. Tu teruknya tuan, masa habis, tak ke masjid, tak ke surau. Bila mati terbeliak mata dia tengok roh dia, tak dan nak sembahyang sunat, tak dan sembahyang fardu, apalagi nak baca Quran.
Boleh tuan-tuan? Tu maksudnya kita ni bila Allah bagi peringatan, jangan sampai kita masuk ke dalam bab ahli neraka. Tu antaranya, ya. Maksudnya kita ni besok bila di orang yang kafir, orang yang maksiat, diangkat rohnya ke atas, bila dicampak ke bawah, dikembalikan roh tu ke dalam jasad. Diangkat roh ke atas, masuk ke bawah balik. Tu yang dibangunkan kita balik. Dibangunkan. Ya. Siapa yang bangunkan kita? Tok Imam. Bukan tuan-tuan, Tok Imam dah balik. Tok Bilal dah balik, Tok Siap lagi dah balik. Isteri lagi cepat dia balik. Kalau isteri mati, suami lagi cepat dia balik. Tu beza dia, betul? Tu. Siapa yang angkat? Malaikat, tuan-tuan. Dibangunkan kita. Masa itulah kita sedar 100%. Mati dah aku rupanya. Allah, tuan-tuan, masa itulah kita sedar. Ya. Sedar yang paling hebat kesedaran kita. Sebab tu ni tengah ada peringatan ni PKPP ni. Jangan kita tak sedar dengan adanya Quran di TV, dengan adanya Quran di internet, kita masih lagi tak sedar. Tu maknanya kita tidur. Tahu tidur? Tidur tu bukan tidur mata lelap, tidur tu mata memang mata terbuka, mata terlelap, tapi tidur yang sebenarnya tidur daripada bab agama kita. Walaupun kita boleh cakap inna dina indallahil Islam. Tu. Sebab tu cari jalan kita nak menghadap bab kubur ni. Jangan sampai kita terhimpit. Tu salah satu perisai kita nak mengelakkan himpitan tanah kubur tu. Malam Al-Muq kita. Boleh tuan-tuan? Al-Muq. Satu hari, satu ayat pun tak apa dulu. Test. Mula-mula jangan bagi satu Quran. Satu ayat. Orang Jawa kata nak pikul beras, jangan pikul yang 10 kilo. Pikul yang 5 kilo dulu. Betul? Patah pinggang, slip disc nanti. Pikul yang 5 kilo dulu. Sama juga ayat Quran. Kita baca satu ayat. Ni My Quran Time. Tuan-tuan tahu tak berapa hari dia target? 604 hari. Setahun lebih. 604 hari itu semua termasuk berapa ayat? 6236 ayat. 114 surah. Dia target dah. Ni dah masuk juzuk kedua, tuan-tuan. Nampak? Follow, tuan-tuan. Tolong ikut. Adakan masa. Boleh, tuan-tuan? Tu. Maksudnya kita ni biar bila Allah bagi peringatan ni, kita beringat, ya, bila-bila kita akan mati, bila-bila kita akan masuk ke dalam kubur. Andai kata mati, ada baru ni mati seorang budak muda, ya, tengah-tengah tengok My Quran Time. Mati hebat tak? Mati hebat. Pasal apa? Dia tengok ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita kalau mati tengah karaoke, boleh jawab, tuan? Ada berlaku, tuan? Umur 79 tahun. Tempat saya mengajar dulu. 79 tahun. Dia tak cerita pun masuk khabar. Orang kampung cerita. Macam mana dia mati? Tengah nyanyi, Ustaz. Nyanyi apa? Lagu Salim. Salim pun dah mati, betul. Lagu apa? Suci dalam debu. Kalau lagu Bila Israel Datang Kembali tu lain cerita, betul? Tu nasyid. Ni lagu Suci dalam debu. Dia tarik, Ustaz. Tinggi suara, tinggi. Tengah tinggi itulah rupanya malakul maut ada dekat sound system kat tepi tu. Allah, tuan-tuan, dia cabut nyawa tengah pegang mikrofon, tengah nyanyi lagu karaoke. Allah, tuan-tuan, tu yang kita doa tu. Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la tahtim lana bi su'il. Hujung hidup tu carilah jalan bila mati, biar mati kita dengan keadaan terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kata Piramli, mati dalam iman. Betul? Tu mesej-mesejnya. Tu. Ya, jangan sampai kita bimbang, ya. Jangan sampai ke tahap ni bila masuk dalam kubur yang paling hebat, kita jumpa satu orang makhluk yang menyerupai kita, yang ini perangai yang buruk. Pasal apa? Ni. Ditanya siapa orang tu? Aku amalmu yang buruk dulu dalam dunia. Tu yang tak terdaya kita. Janganlah, ya, sebusuk-busuknya perangai kita ditonjolkan Allah Ta'ala waktu kita dalam liang lahat besok. Takat turut hari ini, mudah-mudahan kita siap-siap, tuan-tuan. Jaga jawatan kita, jangan kita tidak amanah. Jaga harta kita, jangan kita lara leka. Ada bab peluang untuk bersedekah. Susah ustaz sekarang, tak boleh jumpa-jumpa orang, tak bersedekah. Online ada, betul? Nak berkorban, sini buat korban tak? Ada korban? Ada. Siapa yang nak join korban di tempat saya di Tahfiz Sulaiman, ya, tuan-tuan tolong doakan saya, tak balik lagi ni.
3 orang perempuan tu hafizah dah habis Quran dah, tak balik lagi. Walaupun di sana lagi hebat, 205,000 sekarang ni di Turki. Kes dia 205,000, tapi dia punya sembuh dah 195,000. Turki macam Malaysia juga, dia makin, tapi pasal negara dia besar sangat. Negara sampai ke Eropah tu besar sangat, tak boleh macam Malaysia. Malaysia 30 juta aje, boleh dapat 8,000 je, betul. Tu beza scale dia. Turki 20 dekat 20,000 nak sembuh lagi. Doakan anak kami yang di sana mengaji kitab, mohon biar dia sihat, tak diganggu. Tapi alhamdulillah kerajaan Turki jaga baik, terbaik dijaga. Orang Turki balik ke kampung dia, orang international, orang Malaysia, Indonesia, orang yang daripada luar disimpan dalam asrama, tak dicampur dengan yang di luar. Tu mohon doakan, ada tengah periksa sana ni, tengah pulun, tengah study, tengah exam yang akhir. Doakan insya-Allah 3 orang sana. Siapa yang nak sama-sama join korban tahfiz Turki tu, ada di Kuala Lumpur, ada di Melaka, ada di Kajang, boleh join satu bahagian RM700 satu bahagian. Bukan ke mana daging korban tu. Daging korban tu bukan untuk dibagi-bagi siapa tak. Daging korban tu untuk pelajar tahfiz tu tersebut, untuk disimpan dalam masa setahun sampai tahun akan datang korban. Itulah makanan dia. Dia tak dibenarkan makan daging daripada luar. Dia nakkan daging yang disebut nama Allah yang hebat, daging korban. Mudah-mudahan siapa yang minat boleh jumpa saya, melalui saya kita sampaikan. InsyaAllah takat tukut pagi ini, minta maaf ganggu masa, panjang masa, minta maaf kelemahan, keburukan daripada saya, kelebihan, kehebatan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang baik daripada Allah Taala, sesudah yang surah Al-Fatihah. Iya, kena. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amna qaddi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, luaskan, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuka min ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bi zati wa jabar wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir a'udzubika kalimati la tamah min syarri ma khalaq bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.